Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Profesor Madya Haji Azhar Harun. Saya Muhammad Syarwani bin Awang, nombor matrik saya 258411, pelajar pengajian jarak jauh, Pusat Johor Bahru. Baik, hari ini saya ingin membentangkan prospek ekonomi negara, tajuk impak negatif ekonomi COVID-19. COVID-19 ialah wabak penyakit coronavirus 2019 berpunca daripada sindrom pernafasan akut teruk coronavirus 2. Ia mula dikesan di pertengahan Disember 2019 di bandaraya Wuhan, Hubei, China. Kes penularan yang berlaku di China telah diiktiraf sebagai pandemik oleh World Health Organization (WHO) pada Mac 2020. Situasi semasa dan cabaran yang dihadapi oleh semua negara menunjukkan bahawa pandemik COVID-19 yang sedang berlaku ini merupakan sebuah krisis ekonomi berskala global. Di sini saya memberi penekanan pada tahun 2020 dan fokus perbincangan saya adalah merangkumi 4 perkara, iaitu isu pengangguran, isu rumah, indeks bunuh diri dan KDNK Malaysia. Pertumbuhan ekonomi yang baik akan meningkatkan kekayaan ekonomi dan mencapai taraf hidup yang lebih baik. Untuk mengetahui kekayaan atau kemiskinan penduduk sesebuah negara adalah diukur dari pendapatan per kapita. Kadar pertumbuhan yang tinggi akan menjadikan ekonomi negara mengembang dan wujud lebih banyak peluang pekerjaan sekaligus dapat mengurangkan kadar pengangguran. Di mana yang saya cakap tadi, fokus utama yang saya akan bentangkan itu pengangguran, pendapatan isi rumah, statistik bunuh diri dan KDNK Malaysia. Baik, kita pergi pada isu yang pertama iaitu pengangguran. Faktor COVID-19 yang berada di luar kawalan telah memberi kesan pada pelbagai industri. Menurut Jabatan Perangkaan Malaysia, laporan statistik utama tenaga buruh 2019, 2020 dan 2021 menunjukkan kadar pengangguran yang telah dicatat semasa Disember pada awal penularan wabak COVID-19 di Malaysia, iaitu pada tahun 2019 sebanyak 3%. Nah, kalau kita dapat lihat di sini, pada tahun 2020, kadar pengangguran setakat bulan Disember sebanyak 4.6%. Dan pada tahun 2021, ada sedikit penurunan kadar pengangguran yang telah dicatatkan setakat bulan Oktober iaitu 4.5%. Pengangguran merupakan kesan negatif yang terutama sewaktu pandemik COVID-19, di mana ramai orang tidak dapat bekerja disebabkan penutupan industri atau sektor tertentu semasa awal penularan wabak. Penutupan perniagaan yang berkekalan seperti dalam sektor perkhidmatan yang berhubung rapat dengan pelanggan iaitu high touch service sektor memberi impak langsung dalam kehidupan pekerja kerana mereka jelas kehilangan pendapatan untuk menyara kehidupan harian mereka. Kadar pengangguran yang meningkat menyebabkan isi rumah dan pekerja tidak lagi memperolehi gaji atau upah lalu menjejaskan pendapatan mereka untuk menyara kehidupan. Sekiranya lebih tinggi kadar pengangguran, maka perbelanjaan pengguna akan terjejas. Hal ini amat membimbangkan ekonomi Malaysia kerana perbelanjaan pengguna adalah sangat penting dalam meningkatkan bekalan wang dalam pasaran dan untuk menggalakkan pertumbuhan ekonomi. Melihat dari sudut kritikal, kegawatan ekonomi akan berlaku sekiranya kadar pengangguran tinggi dan kuasa beli pengguna rendah, kerana ini akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah dan ianya adalah salah satu tanda ekonomi kian menguncup. Menurut Perkeso,
pengangguran telah meningkat sebanyak 42% dari tahun 2019 hingga tahun 2021. Data Perkeso juga telah menunjukkan 61% daripada jumlah keseluruhan penganggur adalah pada umur 40 tahun ke bawah, iaitu golongan dikatakan golongan belia. Pekerja lelaki merupakan pekerja yang lebih banyak diberhentikan, iaitu sebanyak 60% berbanding pekerja wanita. Perkeso telah mendaftarkan sekitar 7.5 juta pekerja aktif pada tahun 2019 dan dalam pada itu sebanyak 1.458 juta pekerja adalah bekerja dalam industri pelancongan. Dianggarkan pekerja dalam sektor pelancongan ini akan kehilangan pekerjaan jika kes jangkitan COVID-19 terus meningkat. Jadi seperti mana yang kita tahu, banyak sektor yang telah ditutup sepanjang pandemik ini. Sebagai contoh, industri hotel, industri penerbangan, industri pengangkutan. Hal ini mengakibatkan kehilangan pekerjaan dan seterusnya melebarkan jurang pendapatan dan ketidaksamaan pendapatan di Malaysia kerana kebanyakan pekerja yang kehilangan pekerjaan adalah daripada kumpulan berpendapatan yang rendah. Pengangguran yang melibatkan golongan berpendapatan rendah ini adalah daripada keluarga bandar, sekaligus mendorong lebih ramai keluarga untuk mencapai tahap kemiskinan dan membawa pada peningkatan kadar kemiskinan di Malaysia. Baik, sini pengangguran. Pengangguran terdiri daripada 3 kategori, iaitu individu, masyarakat dan negara. Baik, daripada segi individu, kos merujuk kepada kerugian yang perlu ditanggung di mana keuntungan yang rendah tidak dapat mengimbangi kos-kos luaran. Kos pengangguran bukan sahaja melibatkan hal-hal kewangan masyarakat, tetapi juga individu dalam masyarakat yang terjejas dengan isu kehilangan pendapatan dan tambahan pada cabaran kesihatan fizikal dan juga mental. Baik, dari segi masyarakat, kadar jenayah yang lebih tinggi. Dan penurunan kadar sukarelawan adalah antara kos ataupun externality yang perlu dihadapi oleh masyarakat. Kadar jenayah meningkat kerana ketiadaan gaji ataupun pendapatan yang diperoleh lalu mendorong penganggur untuk menjadi penjenayah bagi memenuhi keperluan ekonomi harian mereka. Daripada segi negara pula, perspektif kos pengangguran pada negara pula adalah pembayaran yang lebih tinggi oleh kerajaan. Dari segi pembiayaan pekerja yang menganggur dapat dilihat melalui Perkeso Malaysia dan inisiatif lain disediakan dari semasa ke semasa. Baik, isu yang kedua, pendapatan isi rumah. Pendapatan isi rumah dinilai dari indikator-indikator seperti struktur pekerjaan, purata gaji dan upah, prestasi ekonomi mengikut sektor, demografi isi rumah dan maklumat nilai bantuan yang disalurkan pada isi rumah. Pelaksanaan SOP dan PKP telah dilaksanakan di mana telah adanya penutupan premis perniagaan. Dengan menutupnya premis perniagaan, kadar-kadar pengangguran akan meningkat, di mana isi rumah tidak berupaya memperoleh gaji dan upah dan akan mengurangkan nilai pendapatan isi rumah tersebut. Ekoran daripada itu, ia juga akan menurunkan kuasa beli pengguna dan akan mengakibatkan aktiviti ekonomi terjejas. Yang dihormati, Prof, kadar penurunan pendapatan isi rumah sebelum PKP adalah sebanyak 55%. Berdasarkan rajah ini, pendapatan isi rumah kasar bulanan secara purata telah mengalami penurunan sebanyak 10.3%, di mana nilai pendapatan isi rumah kasar bulanan pada tahun 2019 adalah sebanyak 7,901 dan kemudian menurun kepada RM7,089 pada tahun 2020.
Jika mengikut punca pendapatan bergaji dan bekerja sendiri adalah penyumbang pada penurunan kadar pendapatan isi rumah. Pendapatan isi rumah bergaji mengalami kadar penurunan yang lebih tinggi, negatif 16.1% berbanding yang bekerja sendiri, negatif 9.7%. Manakala dari segi taburan isi rumah mengikut densil tertentu, kebanyakan isi rumah beralih dari kumpulan berpendapatan densil lebih tinggi pada kumpulan berpendapatan lebih rendah. Bilangan isi rumah dengan berpendapatan kurang dari 2,500 bertambah 12.5%, yang berpendapatan di antara 4,850 hingga 10,959 M40 pula bertukar pada B40 sebanyak 20%. Serta kumpulan isi rumah T20 mencatatkan penurunan 12.8% beralih ke M40. Rentetan dari impak COVID-19 telah merubah struktur pendapatan isi rumah. Implikasi itu membawa pada kemerosotan ekonomi. Sebelum ini, Malaysia pernah merekodkan pengucupan ekonomi untuk 5 tahun berturut-turut, iaitu semasa krisis ekonomi Asia yang berlaku pada tahun 1998, dan kemunculan COVID-19 Malaysia sekali lagi merekodkan pengucupan ekonomi sebanyak 3 suku berturut-turut pada tahun 2020. KDNK telah merekodkan negatif 5.6% berbanding 4.3% pada tahun sebelumnya, iaitu tahun 2019. Sebanyak 826,100 orang bersama 5.3% kadar pengangguran pada tahun 2020. Hal ini adalah disebabkan oleh kerajaan melaksanakan perintah berkurung yang bermula pada 18 Mac 2020. Anjuran awal yang dibuat oleh Bank Negara terhadap ekonomi Malaysia sebelumnya wabak COVID-19 melanda adalah jangkaan peningkatan sebanyak 4.8% tahun 2020, namun setelah wabak melanda, anjuran yang dijangka untuk pertumbuhan KDNK adalah di antara 0.5% hingga negatif 2%. Di sini kita dapat lihat bahawa pendapatan isi rumah juga kian merosot akibat dari pandemik dan SOP yang dilaksanakan oleh kerajaan. Jadi dari masalah keuangan telah mencetus lagi satu impak yang saya fokuskan, iaitu kadar kematian akibat bunuh diri sepanjang tempoh COVID-19. Isu yang ketiga iaitu isu statistik bunuh diri. Baik. Menurut laporan Polis Diraja Malaysia, Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, bermula pada tahun 2019 hingga Mei 2021, seramai 281 orang lelaki dan 1,427 orang wanita telah membunuh diri dan 872 orang daripadanya adalah berumur antara 15 hingga 18 tahun. Jumlah kes bunuh diri tertinggi telah dicatatkan di negeri Johor pada kedua-dua tahun, iaitu 2019 dan 2020. Dengan 101 kes, manakala 117 kes dicatatkan tertinggi pada Mei 2021. Tiga sebab utama kes bunuh diri yang direkodkan oleh Polis Diraja Malaysia ialah hubungan keluarga, tekanan emosi dan masalah keuangan. Dengan itu, bagi mengatasi isu ini, kempen Bendera Putih telah dilancarkan oleh ABIM untuk membantu rakyat Malaysia dengan segera tanpa mengira kaum dan agama yang terdesak bagi mendapatkan makanan dan lain-lain bantuan yang mereka perlukan dalam waktu kecemasan atau kemurungan emosi dan mental sehingga boleh menyumbang pada peningkatan kes bunuh diri. Peningkatan kes jangkitan COVID-19 di Malaysia pada tahun 2020 dan awal tahun 2021 telah menyebabkan kerajaan tidak mempunyai pilihan selain mengadakan penutupan di lokasi zon merah dan memastikan pematuhan SOP yang ketat. Tempoh berkurung yang lama juga adalah salah satu faktor kes bunuh diri berlaku ketika pandemik selain daripada masalah keuangan, di mana penantian dan ketidakpastian yang berpanjangan
telah menyebabkan ramai orang mengalami tekanan yang sangat besar yang berkait dengan psikologi, kesihatan mental, isu pendapatan dan keperluan harian mereka dan kebebasan untuk pergerakan. Konsep stay at home juga mengakibatkan keganasan rumah tangga berlaku dalam kalangan ahli keluarga, terutamanya ibu bapa, disebabkan oleh kekangan kewangan, sekatan pergerakan, kesunyian tidak berdaya, perubahan drastik persekitaran, tekanan mental, emosi, di mana kesemua faktor ini akhirnya boleh menyebabkan bunuh diri atau percubaan membunuh diri. Menurut Shifat, mengenai kajiannya tentang bunuh diri dan ekonomi, bunuh diri dikatakan akan mengakibatkan kos ekonomi untuk individu, keluarga, masyarakat dan negara secara keseluruhannya. Kos yang terlibat adalah kos perubatan untuk individu dan keluarga, kehilangan pendapatan untuk keluarga dan kehilangan produktiviti bagi majikan. Menurut Shifat lagi, tingkah laku bunuh diri dapat dicegah di mana pencegahan bunuh diri adalah merupakan pelaburan jangka panjang bagi pembuat dasar dan pihak-pihak berkepentingan yang dapat mengurangkan eksternaliti dan menyelamatkan nyawa. Dalam kajian terbarunya di Amerika Syarikat, ia mendedahkan kos purata satu kes bunuh diri ialah sebanyak 1.329 juta. Kadar produktiviti pula adalah sebanyak 97% daripada kos dan 3% yang lain dikait dengan perbelanjaan perubatan. Dalam satu tahun, jumlah kos bunuh diri dan percubaan bunuh diri ialah dianggar sebanyak 93.5 bilion. Dengan itu, beliau menyatakan bahawa pengeluaran kos rendah RM1 untuk terapi psiko bagi tujuan campur tangan dapat menjimatkan 42.50 bilion dalam kos bunuh diri. Pengiraan Shifat ke atas kerugian nilai ekonomi yang melibatkan produktiviti ekonomi dengan menggunakan kaedah modal insan dan menggabungkan nilai semasa purata pendapatan dengan bilangan kematian bunuh diri ditambah bersama dan diselaraskan dengan kadar guna tenaga. Perkapita juga digunakan sebagai proksi untuk pelarasan nilai ekonomi bagi memperlihatkan perbezaan jurang jantina pendapatan. Baik, isu yang terakhir, isu KDNK. KDNK adalah indikator terpenting untuk menilai kesihatan ekonomi negara. Peredaran KDNK negara seperti Malaysia adalah berdasarkan pertimbangan banyak faktor mengenai ekonomi, termasuklah penggunaan dan pelaburan, jumlah nilai kewangan bagi semua barangan dan perkhidmatan akhir yang dihasilkan dalam sesebuah negara dalam tempoh masa tertentu dan termasuk apa-apa yang dihasilkan dengan sempadannya oleh semua sektor dalam sesebuah negara sangat berguna untuk menilai kesihatan ekonomi negara. Pertumbuhan Malaysia merosot kepada 4% pada tahun 2020 dan 6% sebelum ini, tahun 2019. Dalam laporan tambahan Prospek Pembangunan Asia ADB, berkata permintaan luaran negara dijangka lemah berikutan rakan dagang terus bergelut dengan impak daripada COVID-19. Dan ini meletakkan jumlah KDNK Malaysia semasa berlakunya wabak COVID-19 semestinya berada pada pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah. Peningkatan KDNK adalah indikator yang penting bagi pelabur dan ahli ekonomi. Apabila ekonomi lebih sihat, maka lebih ramai pelabur asing akan datang untuk melabur. Sebaliknya, jika trend KDNK semakin perlahan dan menjadi negatif seperti semasa wabak COVID-19, ekonomi akan menguncup dan mengurangkan keyakinan pelabur. Keadaan ekonomi di Malaysia yang lemah dan jika tidak melibatkan campur tangan oleh kerajaan akan menurun kepada kemelesetan ekonomi yang lebih teruk. KDNK akan menjadi impak ketara ke atas pasaran saham dan keadaan ekonomi yang teruk di Malaysia akan memperlihatkan pendapatan firma-firma yang lebih rendah. Yang seterusnya menyebabkan harga saham menjadi lebih rendah. Indeks komposisi pasaran saham juga akan menunjukkan aliran menurun dan pelabur asing akan mengelak dari pasaran saham Malaysia. Pada suku ketiga tahun 2021,
Ekonomi Malaysia telah mengalami kemerosotan atau penguncupan akibat sekatan prosedur operasi standard iaitu SOP dan pelaksanaan PKP yang bertujuan untuk membendung penularan COVID-19 di mana telah menjejaskan aktiviti ekonomi. Ramalan KDNK dalam KDNK berjulat dari negatif 6.0% hingga 1.0%. Ianya adalah kali pertama dalam sejarah Malaysia di mana KDNK adalah negatif dan berlaku ketidaktentuan terhadap ekonomi sebab pandemik COVID-19. Penurunan jumlah KDNK bermaksud berlakunya penurunan permintaan ke atas barangan dan perkhidmatan dalam pasaran domestik. Penurunan dalam penggunaan swasta, mengurangkan pelaburan sekaligus mengurangkan bekalan wang dalam pasaran dan mengurangkan pengeluaran atau pengeluaran barangan dan perkhidmatan yang perlu dibayar. Pelanjutan pelaksanaan PKP di beberapa lokasi di Malaysia dan Asia Tenggara telah melembabkan lagi pemulihan ekonomi sekaligus mendorong Bank Negara Malaysia untuk mengurangkan unjuran pertumbuhannya kepada 4% daripada 6% sebelumnya. Bank Negara Malaysia mungkin mengekalkan kadar penanda aras sebanyak 125 mata asas sehingga suku ketiga 2021. Rancangan bajet untuk tahun 2022 diharapkan dapat memberi kesan positif kepada KDNK di samping melancarkan proses vaksinasi dan meningkatkan permintaan produk bekalan wang dalam pasaran Malaysia dengan menyambung semula projek yang terbengkalai, harga komoditi yang tinggi seperti minyak sawit dan memastikan pasaran ekspor yang kokoh. Pendapatan yang rendah dan kemudahan syarikat yang rendah di Malaysia akan menyebabkan kurang penyempurnaan dan pengeluaran barangan dan perkhidmatan. Lalu secara beransur-ansur akan membawa kepada pengangguran, pemberhentian kerja dan penutupan syarikat. Pendapatan yang rendah dan kemudahan syarikat yang rendah di Malaysia akan menyebabkan kurang penyempurnaan dan pengeluaran barangan dan perkhidmatan lalu secara beransur akan membawa kepada pengangguran, pemberhentian kerja dan penutupan syarikat. Bagi mengelakkan kesan negatif ini, yang selanjutnya memberi kesan terhadap KDNK, kerajaan Malaysia perlu membuat campur tangan ekonomi untuk mengelakkan pelabur asing melabur khususnya. Inisiatif dan implikasi kerajaan sewaktu pandemik COVID-19. Inisiatif kerajaan. Kerajaan telah meningkatkan kecekapan pemberian vaksin atau proses vaksinasi kepada semua golongan yang memerlukan menurunkan kadar jangkitan wabak COVID-19. Menyuntik bekalan wang dalam pasaran meningkatkan kuasa beli pengguna dan isi rumah. Melaksanakan moratorium memberi peluang kepada peminjam untuk menangguhkan pembayaran pinjaman selama 6 bulan. Mengurangkan nilai cukai dalam bajet 2022. Baik, secara logik, kunci untuk ekonomi kembali pulih adalah dengan menyelesaikan isu COVID-19 terlebih dahulu. Faktor ini bukan sahaja memberi kesan pada ekonomi, namun juga pada tahap kesihatan umum. Teras dasar monetary adalah merupakan akomodatif terbaik bagi memastikan keadaan yang menyokong pertumbuhan ekonomi yang mampan. Langkah-langkah yang diambil adalah penting bagi mengurangkan output yang berkekalan dan memudahkan pemulihan ekonomi negara akibat dari krisis COVID-19. Di mana sememangnya perbelanjaan kerajaan telah meningkat semasa pandemik. Seperti mana kita ketahui, kerajaan telah melaksanakan polisi fiskal dan monetari dengan memberi suntikan ke dalam ekonomi untuk meningkatkan bekalan wang di pasaran kerana kepenggunaan rakyat adalah penting bagi menjana semula ekonomi negara. Suntikan fiskal langsung iaitu sebanyak RM45 bilion untuk pelbagai pesisih rangsangan ekonomi seperti Perhatian Rakyat, Usahawan Kecil Sederhana Perhatian, Pelan Pemulihan Ekonomi Negara, Kita Perhatian, Bantuan Perhatian Nasional, Geran Khas Perhatian dan Program Subsidi Gaji
Pelancaran pakej-pakej ekonomi dan pelan pemulihan ini merupakan langkah one-off dan sementara bertujuan untuk melindungi mata pencarian rakyat dan merangsang perniagaan serta menggiatkan semula pertumbuhan ekonomi negara. Jumlah pembelanjaan yang diperuntukkan untuk tahun 2020 dianggarkan 278.7 bilion, termasuk perbelanjaan mengurus sebanyak 226.7 bilion atau 15.8% daripada KDNK. Perbelanjaan pembangunan 50 bilion atau 3.5% daripada KDNK. Bagaimanapun, perbelanjaan mengurus sebenar pada 2020 telah disemak ke bawah sebanyak 5.9% atau 14.3 bilion kepada 226.7 bilion daripada peruntukan awal iaitu 241 bilion. Penurunan itu disebabkan oleh penjimatan, khususnya subsidi bahan api, berikutan harga minyak mentah yang lebih rendah di peringkat global. Penjimatan adalah daripada pengurangan geran kepada badan berkanun dengan risab yang tinggi dan perbelanjaan bekalan dan perkhidmatan yang lebih rendah terutamanya untuk pembaikan dan penyelenggaraan, perkhidmatan profesional dan pengelasan semula beberapa perkara berkaitan pembangunan kepada perbelanjaan pembangunan. Selain itu, kerajaan terpaksa meneruskan pemberian bantuan kos sara hidup atau bantuan sara hidup BSH sebanyak 5 bilion kepada 5 juta orang semasa pandemik COVID-19. Ekonomi Malaysia mungkin tidak pulih segera seperti yang diharapkan. Justru kerajaan terpaksa berdepan dengan kejatuhan hasil berikutan hasil cukai yang lebih rendah. Ekonomi dijangka merosot kepada negatif 5.5 daripada jangkaan unjuran 4.5% sebenarnya. Dari perspektif berbeza yang dihormati Profesor, di sini Daskar Fiskal dan Daskar Monetary yang dilaksanakan ketika pandemik ini juga boleh memberi impak buruk pada ekonomi dan negara. Mengambil sebagai contoh, dasar monetary akan mengakibatkan penurunan kadar faedah yang mengurangkan hasil daripada pelaburan dalam aspek pendapatan tetap.